Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan mengadakan projek pembentangan dan refleksi kendiri mengenai kursus FCE 3804 Pengalaman Awal di Sekolah atau lebih dikenali sebagai PALS. Nama saya ialah Siti Fatimah binti Azman, nombor matrik saya ialah 208337. Saya merupakan pelajar dari Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan Kepujian, sesi 2020-2021. Saya telah menjalani PAS selama 10 hari bermula 9 Ogos 2021 sehingga 23 Ogos 2021. Sekolah yang telah saya pilih untuk jalani PAS ialah SMK Intan Perdana, Port Dickson Negeri Sembilan. Pembentangan saya pada hari ini akan dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, latar belakang sekolah. Yang kedua, pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Yang ketiga, refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Yang keempat, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja, dan akhir sekali, kesimpulan. Mari kita lihat sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Intan Perdana. Sekolah ini ditubuhkan pada 1 Januari 2015. Pengetua pertamanya ialah Encik Abdul Wahab bin Maadah. Nama sekolah ini diambil bersempena dengan lokasinya yang berada di dalam taman perumahan iaitu Taman Intan Perdana. Sebelum penubuhan SMK Intan Perdana, kawasan tersebut merupakan kawasan penanaman kelapa sawit. Jadi pada tahun 2015, sekolah ini dibuka dan mempunyai 19 orang guru sahaja berserta 206 orang pelajar dan hanya 8 buah kelas. Kini, SMK Intan Perdana telah beroperasi selama 7 tahun dan mempunyai seramai 5 orang pengetua. Jom sama-sama kita kenali SMK Intan Perdana. Visi sekolah ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah pula ialah juara dicipta. Jom kita lihat di mana SMK Intan Perdana berada. Berdasarkan peta yang anda dapat lihat di atas, SMK Intan Perdana terletak di Batu Sembilan Jalan Pantai, Serusa 71050 Port Dickson Negeri Sembilan. Gambar di sebelah kanan pula menunjukkan papan tanda SMK Intan Perdana dan di bawahnya pula ialah pagar utama SMK Intan Perdana. Seterusnya, mari kita lihat kemudahan infrastruktur yang terdapat di SMK Intan Perdana. Yang pertama, Dewan Besar SMK Intan Perdana. Yang kedua, Pusat Sumber Sekolah. Yang ketiga, Padang Sekolah. Yang keempat, Surau Sekolah. Kelima, Anjung Zakbar. Seterusnya, Tandas Pelajar. Kemudian, Makmal Kimia. Seterusnya, Tapak Perhimpunan. Gambar di atas menunjukkan beberapa contoh bilik darjah yang terdapat di SMK Intan Perdana. Sekitaran bilik darjah di SMK Intan Perdana mengikuti pembelajaran abad ke-21 seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari segi hiasan yang terdapat di dinding-dinding seperti objektif pembelajaran, kehadiran pelajar dan juga susunan meja. Seterusnya, kita akan beralih kepada pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Guru pendamping saya ialah Encik Muhammad Khairul Abadi bin Putih. Beliau merupakan guru pakar kimia di SMK Intan Perdana. Antara aktiviti yang dilakukan semasa PDPR secara dalam talian ialah yang pertama, guru akan memberikan penerangan topik pada hari tersebut. Jadi, kesannya pelajar akan lebih memahami topik tersebut dengan lebih mendalam lagi. Selain itu, guru juga akan menggunakan terma-terma kimia yang sesuai supaya dapat membiasakan para pelajar menggunakannya apabila tiba peperiksaan nanti. Aktiviti yang kedua pula ialah pembentangan oleh para pelajar. Pembentangan tugasan secara berkumpulan ini dapat mendidik para pelajar menjadi berani dan mengasah kemahiran-kemahiran berkomunikasi mereka. Yang terakhir ialah aktiviti pengukuhan di mana guru akan melakukan aktiviti kuis secara dalam talian. Kesannya, pelajar akan dapat mengukuhkan kefahaman mereka terhadap topik yang dipelajari pada hari tersebut. Dapat beberapa kelemahan aktiviti semasa PDPR secara dalam talian yang dapat saya perhatikan. Yang pertama, tiada waktu rehat semasa sesi pembelajaran. Jadi, sebagai penambahbaikan, guru boleh memberikan rehat selama 5 atau 10 minit kepada para pelajar untuk mengelakkan mereka berasa mengantuk. Kelemahan yang kedua ialah waktu kelas diadakan pada waktu puncak iaitu seperti pukul 12.30 hari sehingga pukul 1 petang. Jadi, sebagai penambahbaikan, guru boleh melakukan aktiviti senaman ringkas sebelum memulakan sesi pembelajaran.
Seterusnya ialah kemudahan alat bantu mengajar ABM dan juga bahan bantu mengajar BBM. Sepanjang proses PDPR, saya dapat perhatikan guru pendamping saya menggunakan Telegram dan juga Google Meet sebagai medium mengadakan proses PDPR. Yang kedua, beliau juga menggunakan buku teks dan juga buku modul kimia semasa sesi pengajaran. Yang ketiga, beliau juga menggunakan YouTube di mana beliau akan menayangkan video pendek bagi mengukuhkan kefahaman para pelajar. Dan yang keempat, beliau juga menggunakan aplikasi seperti Quizizz, Live Worksheet dan Slido bagi menjalankan aktiviti kuis secara dalam talian. Dan yang terakhir, beliau juga menggunakan internet dan juga komputer riba. Seterusnya ialah amalan pedagogi semasa PDPR. Guru pendamping saya telah menggunakan 4 amalan pedagogi semasa menjalani PDPR. Yang pertama ialah guru menggunakan pendekatan berpusatkan guru di mana guru akan membuat penerangan secara terperinci mengenai topik pada hari tersebut dan pelajar akan mendengar sambil mencatat. Amalan pedagogi yang kedua ialah pembelajaran secara kontekstual di mana pelajar perlu memikirkan alatan-alatan yang terdapat di rumah bagi mereka menjalani eksperimen. Dan yang ketiga, guru juga menggunakan pendekatan perbincangan di mana guru akan membuat perbincangan bersama-sama para pelajar. Dan amalan pedagogi yang keempat ialah pendekatan berpusatkan pelajar di mana pelajar akan melakukan pembentangan tugasan secara dalam kumpulan. Seterusnya ialah penyediaan rancangan pengajaran harian ataupun RPH. RPH membantu guru untuk merangka apa aktiviti yang akan dilakukan di dalam kelas. Seterusnya, RPH juga membantu para guru untuk menjalankan proses pengajaran dengan lebih sistematik. Kemudian, RPH membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Dan akhir sekali, RPH membantu guru untuk merancang penggunaan alat bantu mengajar ABM dan juga BBM bahan bantu mengajar yang sesuai di dalam kelas. Seterusnya ialah pelaksanaan KEBAT semasa PDPR. KEBAT dapat dibahagikan kepada 4 tahap, iaitu yang pertama ialah mengaplikasikan di mana pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu perkara. Yang kedua ialah menganalisis di mana pelajar dapat mencerakinkan maklumat untuk memahami hubung kait antara bahagian berkenaan. Yang ketiga ialah menilai di mana pelajar mampu membuat keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Yang terakhir ialah mencipta di mana pelajar mampu menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreativiti dan inovatif. Seterusnya, kursus pengalaman awal di sekolah ini telah memberikan pengalaman yang membawa saya untuk lebih bersedia menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Kemudian, saya juga telah mempelajari bahawa seseorang guru itu perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi apa jua keadaan sekalipun. Dan yang ketiga, saya juga akan lebih cakna dalam merancang pembelajaran dan pengajaran PDPC atau PDPR dengan lebih baik. Dan kita akan beralih kepada refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum yang telah saya ikuti ialah unit padan beruniform Kadet Pengangkutan Jalan atau KPJ. Antara guru penasihatnya ialah Encik Muhammad Khairul Abadi bin Putih iaitu guru pendamping saya sendiri. Kedua, Puan Siti Khadijah binti Muhammad Nasir. Dan yang ketiga, Puan Sarifah binti Saad. Kadet Pengangkutan Jalan KPJ ini terdiri daripada 135 orang pelajar. Gambar raja di sebelah kanan pula menunjukkan jadual bagi aktiviti co-curriculum secara dalam talian di SMK Intan Perdana dari bulan Ogos sehingga bulan November. Seterusnya kita beralih kepada proses pengendalian aktiviti co-curriculum di SMK Intan Perdana. Yang pertama, semua pelajar akan melakukan aktiviti co-curriculum yang sama yang telah disediakan oleh unit yang bertanggungjawab. Kedua, pelajar akan diberi link tayangan video dari YouTube. Dan yang ketiga, pelajar akan mengisi borang kehadiran. Dan yang keempat, mereka akan menjawab kuis yang telah disediakan oleh unit tersebut. Semasa saya menjalani PALS, unit beruniform yang bertanggungjawab untuk mengadakan aktiviti bagi semua pelajar ialah unit beruniform Puteri Islam. Mereka telah menyediakan link tayangan video dari YouTube mengenai Ma'al Hijrah dan kuis mengenai Ma'al Hijrah. Kekuatan bagi aktiviti co-curriculum di SMK Intan Perdana ialah aktiviti yang dijalankan oleh semua pelajar adalah selaras walaupun mereka dari unit beruniform yang berbeza. Kelemahan pula ialah pelajar tidak dapat mempelajari dengan lebih mendalam lagi padan beruniform yang mereka sertai. Dan kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama,
Aktiviti kokurikulum ini dapat memupuk sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan. Yang kedua, dapat membentuk seseorang guru yang berdisiplin terhadap pengurusan masa. Dan yang terakhir, guru dapat melihat potensi diri pelajar apabila pelajar berada di luar bilik darjah. Yang terakhir, kita akan beralih kepada rumusan pengalaman awal di sekolah atau PALS. Secara peribadi, kursus pengalaman awal di sekolah ini merupakan kursus yang sangat membantu seseorang bakal guru itu untuk bersedia menjadi seseorang guru. Walau bagaimanapun, cadangan penambahbaikan boleh dilakukan dengan melanjutkan kursus ini kepada 3 minggu supaya para pelajar dapat mengumpul banyak maklumat dan menambah pengalaman mereka. Sebagai kesimpulan, kursus pengalaman awal di sekolah ini telah mendedahkan saya kepada situasi sebenar seseorang guru di sekolah dan menerapkan nilai-nilai seseorang guru yang profesional semasa PDP. Yang kedua, sebagai seorang guru, kita perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi pelbagai pembaharuan dalam sistem pendidikan. Yang terakhir, sebagai seorang guru, kita hendaklah sentiasa memajukan diri kita dari segi ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi pada masa kini. Akhir sekali, antara cadangan program sulam yang saya cadangkan ialah menjemput semula alumni dari sekolah tersebut yang telah berjaya dalam bidang masing-masing untuk kembali ke sekolah dan menceritakan pengalaman mereka. Oleh itu, para pelajar akan berasa motivasi dan membakar semangat mereka untuk terus belajar. Yang kedua, program yang dicadangkan ialah mengadakan Carnival Science yang melibatkan semua komuniti termasuklah penduduk di sekitar sekolah. Oleh itu, penduduk dapat mengetahui serba sedikit mengenai sains dan teknologi pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.